tanggal 8 1998. Nur Syafika merupakan salah seorang graduan University Malaysia Sabah yang akan bergraduat pada tahun 2021 tahun depan, yang merupakan graduan yang menuntut dalam ijazah sains sosial dalam kepujian hubungan antarabangsa. Beliau telah menamatkan pengajian dengan menghasilkan penulisan kajian akhir yang bertajuk Perang Saudara China dan Percaturan Politik Antarabangsa di Asia Pasifik di bawah selian Prof. Matnya Dr. Muhammad Nur Yazid. Sepanjang bergelar pelajar hubungan antarabangsa, Nur Syafika sering mengetuai penyelidikan dan terakhir Nur Syafika telah mengetuai grup research di Semporna yang mengkaji kedatangan pelancong dari China. Nur Syafika juga pernah menjadi pengarah seminar yang berjudul ASEAN Kini dan Masa Depan, Anjuran Kos Fakultas. Jadi kepada Nur Syafika kami persilakan untuk mempersembahkan tesis dia. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan saya sekalian. Okay, so without further ado, because I have a very limited time, so now I'm going to present my final work entitled Perang Saudara Cina dan Percaturan Politik Antarabangsa di Asia Pasifik. Okay, next. Okay, so untuk pengenalan. Okay, kajian ini membincangkan mengenai Perang Saudara Cina yang berlaku di antara Chiang Kai-shek dan juga Mao Zedong. Okay, so untuk ringkasannya, Perang Saudara Cina ini merupakan titik penting kepada percaturan politik antarabangsa di Asia Pasifik. Right, next. Alright, so sebagai pelajar hubungan antarabangsa, theory is a very important for our thesis since we want to relate it with our finding, right? So I'm using neoclassical realism untuk menjelaskan percaturan politik antarabangsa di Asia Pasifik. Okay, so untuk neoclassical realism, asas pandangan yang dikemukakan adalah melihat bahwa faktor sistemik itu tidak dapat menjelaskan segala-galanya dan ianya juga mesti dikaitkan dengan faktor domestik dan juga peranan pemimpin yang terdapat dalam sebuah negara. Oleh itu saya menggunakan neoclassical realism kerana ia dapat menjelaskan bagaimana perang saudara Cina juga berlaku tidak semestinya disebabkan oleh faktor sistemik kerana ianya juga disebabkan oleh faktor dalaman dalam tanah besar Cina itu sendiri kerana ia berlaku disebabkan perbezaan ideologi di antara Kuomintang dan juga Parti Komunis Cina serta perasaan tidak puas hati di antara rakyat Cina terhadap pemerintahan Chiang Kai-shek. Okay, next. Okay, so first permulaan kepada pergolakan politik di tanah besar China. Okay, so Xinhai Revolution is actually a revolution that overthrew the China's last imperial dynasty and lastly tertubuhlah negara Republik China. Okay, next. Okay, seterusnya ini ialah Yuan Shikai. Dia merupakan presiden pertama Republik China. Dia menjadi presiden disebabkan oleh Sun Yat-sen memberi laluan kepadanya untuk menjadi presiden. Okay, seterusnya. Okay, so first, Parti Kuomintang. Dia ditubuhkan secara rasmi pada 1912 dan dia merupakan parti revolusi yang memperjuangkan demokrasi. Okay, so boleh. Okay, so because of pembunuhan Song Jiaren, iaitu salah seorang pemimpin Parti Kuomintang, menyebabkan Parti Kuomintang yang diketuai oleh Sun Yat-sen untuk melaksanakan coup d'etat untuk menjatuhkan Yuan Shikai. Namun coup d'etat itu gagal dan memaksa Yuan Shikai untuk membubarkan Parti Kuomintang dari pemerintahan China. Okay, next. Sorry, I was a bit faster. Alright, so ini seperti yang saya cakap, Yuan Shikai. Okay, seterusnya. Okay, so ini merupakan Parti Kuomintang yang baru yang ditubuhkan pada 1919. Okay, seperti yang saya katakan, dia berideolasikan demokrasi dan berfaksikan kepada 3 prinsip rakyat. 3 prinsip rakyat itu ialah nasionalisme, demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Okay, so at first, Sun meminta pertolongan daripada negara-negara yang pro-demokrasi namun gagal. Oleh itu dia beralih kepada Soviet dan Soviet pula memberi dorongan kepada Parti Komunis China untuk bekerjasama dengan Parti Kuomintang yang baru ditubuhkan itu untuk menjatuhkan Yuan Shikai. Okay, next.
Okey, ini adalah Parti Komunis China yang ditubuhkan pada 1921. At first, dia di-establish oleh Li Dazhao dan Chen Luxiu, dan seperti mana yang kita tahu, dia ni berideologikan Marxism dan komunis. Tujuan komunis pada mulanya adalah untuk memperjuangkan nasib golongan bawahan yang ditindas oleh golongan atasan. Okay, next. Okay, so my question here is, does Chiang Kai-shek ever betray Pakatan KMT dan PKC? Alright, next. Okay, first, Chiang Kai-shek, dia ni merupakan pemimpin KMT selepas kematian Sun Yat-sen. Okay, seperti yang saya katakan, pada permulaannya Komunis China dan Parti Kuomintang, mereka bekerjasama untuk menentang warlords. Dan selepas kematian Sun Yat-sen, akhirnya kempen ketenteraan itu berjaya dan Chiang yang menggantikan Sun Yat-sen akhirnya menjadi Presiden Republik China dan juga pro-Amerika. Namun tindakan pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan Parti Komunis China dalam pimpinan KMT. Manakala ahli-ahli komunis juga dibunuh dengan sangat kejam. Alright, next. Okay, ini merupakan Mao Zedong. Okay, dia mengasaskan fahaman Maoism ataupun dikenali sebagai pemikiran Mao Zedong. Alright, okay, dia the same with Marxism, but dia selarikan dengan masyarakat China ketika itu. Okay, so because Chiang Kai-shek hendak semua ahli Parti Komunis China ini, Mao Zedong Mao Zedong merupakan salah satu pemimpin yang berjaya melarikan diri daripada Chiang Kai-shek. Alright, next. The first permulaan perang saudara China ni actually bermula selepas Chiang Kai-shek secretly gave orders to his officer to silently kill all the communist member. So on April 12, okay, so dorang tidak tahu apa-apa, then suddenly they just sit together and then suddenly someone shot them, alright? Because it was too mengejut. Okay, next. However, perang saudara Cina ini dia berhenti seketika selepas Jepun melakukan pencerobohan kepada China. Pada mulanya Chiang Kai-shek berasa mahu melawan komunis dan Jepun pada masa yang sama. However, Mao Zedong feel like Chinese don't fight Chinese, so we have to work together because it's the same enemy. Alright, second and next. Okay, so di sinilah permulaan bagaimana campur tangan Amerika. Amerika actually dia tidak suka dengan pergaduhan antara Kuomintang dan juga komunis. So dia mengadakan sebuah rundingan damai untuk mengelakkan daripada pertumpahan darah berlaku dengan lebih panjang. Okay, next. Okay, ini merupakan contoh simple untuk membezakan antara Mao Zedong dan juga Chiang Kai-shek. Right, next. Okay, so saya akan membincangkan mengenai faktor kekalahan Chiang Kai-shek. Alright, next. Sorry kalau saya terlampau laju. Alright. Okay, first, faktor kekalahan Chiang Kai-shek adalah disebabkan gagal untuk melakukan reformasi. Alright, at first, Kuomintang dia merasakan partinya adalah pro-demokrasi dan ingin menjaga rakyat. Namun, semangat dan parti Kuomintang seperti yang saya tulis di sana, dia pudar. Hal ini kerana mereka sibuk untuk menjatuhkan gerakan komunis China. Amalan nepotisme di sana adalah dalam erti kata lain adalah gemar menggunakan kabel. Alright. Next. Kabel ni maksud dia melebihkan keluarga. Alright, next. Then the second one, I believe this is what caused them loss because pemerintahan yang korup yang menyebabkan rakyat-rakyat tidak berpuas hati dengan Chiang Kai-shek. Hal ini kerana mereka menganggap Chiang Kai-shek adalah pelindung mereka, right? But instead Chiang Kai-shek dia lebih menjaga golongan-golongan atas. And pegawai-pegawai dia juga hilang maklumat. Mereka sepertinya tidak mempedulikan keadaan rakyat. Okay, next. Alright, next. Seterusnya, kelemahan general dan tentera nasionalis membawa pada. Okay, first. Tentera-tentera Kuomintang dia tidak berkebolehan dan tidak berpengetahuan.
Seterusnya, general perangnya juga kebanyakan tidak mempelajari teori, kebajikan tentera tidak dijaga dan semangat moral yang rendah. Namun apa yang saya boleh rumuskan, actually general dan tentera nasionalis ni mereka berasa mereka boleh memenangi perang ini kerana mereka mendapat sokongan dan bekalan senjata yang lebih kuat berbanding dengan komunis. Okay, next. Ya, sekali lagi dia mengaku. Alright, next slide. Okay, so now we are going to discuss why Mao Zedong won the war. Okay, next. Okay, first, strategi Mao Zedong dalam menawan hati golongan petani miskin. Peasants here means petani miskin. Okay, so first, apa yang Mao Zedong buat? Okay, dia merampas tanah dan mengusir tuan-tuan tanah untuk menyerahkannya kepada petani miskin. And second, dia membuat persatuan petani. Sebelum itu, there's no persatuan tani yang membela nasib para petani ini. Okay, what I mean here by tentera komunis sebagai duta is actually, okay, next. Mao Zedong, dia membuat satu decree dan rules untuk rakyat, untuk tentera-tentera komunis dan member komunis untuk ikut dan patuh. Sekiranya mereka tidak patuh kepada rules ini, mereka akan hilang rights mereka sebagai komunis. Dan perkara inilah sebenarnya menyebabkan petani-petani miskin dan rakyat biasa bawahan untuk menerima komunis. Alright, next. Okay, so ini adalah salah satu contoh propaganda Mao untuk menamat hati golongan petani miskin. Alright, so we can see that how Mao Zedong trying to capture their hearts instead of Chiang Kai-shek who more with upper classes. Alright, next. Okay, so what makes communist is unique for me is because penglibatan wanita dalam perjuangan PKC. Okay, it's because despite being a communist leader and fit China's culture, Mao Zedong mengangkat darjat wanita. Hal ini kerana dia juga terpengaruh dengan pelajaran-pengajaran daripada Islam yang mengangkat wanita. And Women Hold Up Half the Sky merupakan proclamation yang sehingga sekarang ini dipegang oleh wanita-wanita di China. Alright, next. Dan ini merupakan Liu Hulan. Dia ini merupakan seorang spy dan dia cuma berumur 14 tahun bila dia dipancung oleh tentera Kuomintang kerana dia tidak mampu mengkhianati perjuangan komrad wanita untuk komunis. So Mao Zedong dia berasa he was deeply moved by her, so he wrote a glorious death for her and make a statue for Liu Hulan. Right, next. Okay, the next one is kemampuan general dan tentera komunis. Okay, to be honest, this is why they won the war actually. It's because strategi dan taktik perang Mao Zedong lebih baik berbanding dengan tentera nasionalis. Meskipun mereka kekurangan bekalan senjata pada awalnya, namun disebabkan oleh general yang berpengetahuan dan tenteranya yang lagi bersemangat dan berdisiplin serta sokongan yang tinggi, sudah pasti mereka dapat melawan tentera yang tidak mempunyai semangat dan tentera yang korup seperti tentera nasionalis. Right, next. Okay, seterusnya ini adalah Lin Biao. Dia adalah salah seorang general perang komunis yang licik dan pakai strategi. Right, next. And also Zhou Enlai. Dia seorang diplomat yang berkarisma. Right, next. Okay, so the next one is sokongan luar terhadap perjuangan Mao Zedong. Of course, Mao Zedong cannot win the war if there's no support from outside like Stalin and also Soviet, because untuk memenangi war and also tentera yang tidak berpengalaman, kita perlukan bekalan senjata dan nasihat kepakaran daripada kuasa yang lebih besar seperti Soviet. Right, next. Okay, so now, apakah kesan hubungan politik terhadap percaturan politik antarabangsa di Asia Pasifik? Alright, next. Alright, so the first one is kemunculan Republik Rakyat China dalam percaturan politik antarabangsa Asia Pasifik. Okay, so berakhirnya Perang Saudara China telah menandakan tertubuhnya sebuah negara komunis pertama di rantau Asia Pasifik. Alright, next. Okay, kedua, perjanjian 30 tahun China Soviet. Okay, ini merupakan salah satu usaha China komunis untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai sebuah negara sosialis.
kerana ia merangkumi perjanjian ketenteraan dan bantuan-bantuan lain seperti pinjaman wang dan tenaga pakar. Right, next. And also, kalau sekiranya China Komunis tidak menang, maka perang-perang Korea dan juga perang Vietnam tidak mungkin akan berlaku kerana peranan China Komunis amat penting dalam beberapa siri peperangan di Asia nanti. Alright, next. Okay, next. Okay, seterusnya penglibatan pertama China Komunis dalam persidangan Geneva. Alright, although China Komunis actually dipulaukan oleh masyarakat antarabangsa, terutama Amerika, namun Soviet dengan kuasa vetonya membawa China Komunis yang baru ditubuhkan itu untuk melibatkan diri secara langsung dalam persidangan Geneva. Dan China Komunis sebagai negara baru telah menghantar Perdana Menterinya iaitu Zhou Enlai untuk mempersiapkan rangka dan mewakili China Komunis untuk menghadiri persidangan Geneva. Right, next. And Zhou Enlai ni I really like him because disebabkan dia China Komunis ni dia mendapat sinar yang baru kerana ramai negara suka akan pribadi Zhou Enlai, and they all started to think that Zhou Enlai is a great man and why not his country too. Alright, next. Okay, so kesan perang saudara China terhadap percaturan politik antarabangsa di Asia Pasifik. Alright. Okay, next. The first one is penglibatan Amerika Syarikat secara langsung di rantau Asia Pasifik. Okay, first of all, Amerika Syarikat ni dia merupakan negara yang mempunyai dasar berasingan iaitu isolasi. But it all changed after the end of Perang Dunia Pertama, right? Dan disebabkan oleh perang saudara China ini, Amerika Syarikat dia melibatkan diri secara langsung di rantau Asia Pasifik kerana pada mulanya Amerika Syarikat tidak sangka bahawa jika perang saudara China ini berakhir akan tertubuh sebuah negara komunis kerana dia menganggap itu adalah pergaduhan biasa sahaja. Alright, so disebabkan itu banyak pakatan pertahanan pertama dilakukan oleh Amerika Syarikat dengan negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan dan Taiwan, dan ianya bersifat bilateral. Right, next. Okay, the second one, penglibatan kuasa luar di Asia Tenggara. Okay, disebabkan oleh tertubuhnya China Komunis, jadi persidangan Bandung diadakan, which lately menyebabkan pertubuhan negara berkecuali. Again, the second one is Seattle, and lastly penubuhan ASEAN. Okay, so what make it significant is that ASEAN is a pertubuhan yang memberi clear reason to show that we are not a communist country. Alright, the next one. And lastly, kemunculan struktur tripolarity di rantau Asia. Okay, to make it simple, tripolarity ni adalah struktur kuasa di mana terdapat 3 kuasa yang mendominasi sistem antarabangsa. Dan apa yang membuatnya unik ialah struktur tripolarity ini cuma muncul di rantau Asia Pasifik. Dan struktur tripolarity ini terbahagi kepada fasa pertama dan kedua. Fasa pertama adalah ketika hubungan China dan Soviet mula renggang, tapi dia berbaik dengan Amerika. Di sanalah wujudnya proposal One China Policy. One China Policy is there's only one China rule, so the other China don't have. Alright, di sanalah China mula menjadi kuasa veto dan Taiwan dikeluarkan daripada United Nations. Okay, the last one is, as you all can see, hubungan AS Soviet mulai renggang dan Deng Xiaoping pula lebih fokus kepada ekonomi negaranya. Okay, next. Okay, so kesimpulannya. What I can say kesimpulannya ialah kekalahan Chiang Kai-shek ni menyebabkan tertubuhnya negara komunis pertama di rantau Asia ini. Kemenangan Mao Zedong actually dia mengejutkan banyak pihak berikutan dengan logik. Dia mengatakan bahawa Chiang Kai-shek akan menang disebabkan oleh bekalan senjata yang banyak, tentera yang ramai serta sokongan kuat daripada Amerika Syarikat berbanding dengan keupayaan Mao Zedong.
Oleh itu dengan kemenangan Mao Zedong, ianya actually memberi motivasi dan semangat kepada pemimpin komunis yang lain seperti Kim Il Sung dan juga Ho Chi Minh untuk melakukan beberapa siri peperangan. Okay, so kebangkitan China Komunis turut menyebabkan percaturan politik antarabangsa di Asia Pasifik adalah tidak bebas daripada kuasa luar seperti Amerika Syarikat. Sehingga sekarang pengaruh Amerika Syarikat juga masih ada. So tertubuhnya negara komunis pertama iaitu China, maka wujudlah campur tangan Amerika Syarikat dengan lebih meluas dan juga Pakatan Pertahanan dan sebagainya. Okay, thank you. Sorry, I rushed it.